Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Cawan Teh. Saya Kerafi Musli. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Ahmad Fauzan Yahya, dakwah bebas, dan kita akan berbincangkan mengenai isu restoran kotor yang kita kaitkan dengan makanan halal ataupun makanan bersih, Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Saya terus saja pada soalan saya daripada perspektif Islam. Sebenarnya saya lihat Islam satu agama yang bersih. Dan kalau kita kata restoran kotor ni, saya berharap sangat bahawa restoran yang kotor ni bukan di kalangan orang Islam. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ni, kalau yang kotor-kotor ni kebanyakan restoran yang orang yang Muslim, kan? So itu adalah satu benda yang agak sedih lah. Kita lihat kalau kita lihat masyarakat bukan Islam sebenarnya mereka terlalu partikular dalam benda ni. Kan? Contoh saya teringat profesor saya masa saya belajar dulu. Dia kata kalaulah Rasulullah SAW hidup, dia sempat round Malaysia pada zaman sekarang, dia akan nobatkan negara yang paling rajin adalah negara Jepun. Hardworking. Ini al-juhud. Ini mujahadah yang paling kuat bersungguh cari rezeki dan sebagainya, Jepun. Kurangnya tidur, kuatnya bekerja. Dan yang paling bersih kata bukan negara Islam, negara Singapura. Ini saya punya pensyarah lah masa tu. Dia buat satu perbandingan. Itu jelas menunjukkan bahawa sepanjang pemerhatian dia, memang dia kata dari segi ini orang Islam ni memang tak adapt apa yang dia orang belajar. Sebab tu kalau kita lihat dalam kajian orientalis, sebenarnya mereka mengambil ilmu Islam ni untuk dibawa menjadi sebagai satu manfaat pada agama mereka, kepada generasi mereka. Tapi mungkin di situ nilai hidayah yang kita boleh ambil. Apa simbolik hidayah itu satu benda yang mahal harganya. Walaupun dia kaji hadis Nabi, dia kaji Quran, berkesan apa yang diamalkan, tapi dia tetap tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi di sini konsep restoran saya rasa saya suka mengambil ayat Al-Quran. Allah menyebut bahawa ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu makan makanan yang baik, yang bersih atas apa yang kami kurniakan. Ma razaqnakum wa kulu washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu termasuk orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat ni banyak. Ayat-ayat menyuruh kita memilih makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang berkhasiat, makanan-makanan yang bersih. Banyak dibahaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan hadis Nabi sendiri pun dalam riwayat Muslim menyuruh kita memilih makanan-makanan yang baik. Dan kita dapat lihat juga dalam surah yang lain, Allah menyebut ya ayuhan nas kulu mimma fil ard, benda yang daripada bumi itu, benda yang halal dan benda yang halalan thayyibah, benda-benda yang halal dan benda yang baik. Dan kita tidak digalakkan dan malah kita dilarang untuk pergi pada tempat-tempat yang jelas ada di situ keraguan yang kita dapat lihat bahawa dari segi kotoran dan ataupun halal pun haram. Lagipun sekarang ni pun isu orang kata antara persoalan yang membelenggu pengguna ataupun orang ramai kan, kewujudan restoran, makin banyak restoran, lepas tu belum tentu lagi apa orang kata certification halal tu kan, belum tentu. Jadi apa nasihat Ustaz kalau macam restoran yang kita tak pasti alamak ni halal ke tak halal ke, macam mana, apa keputusan yang kita perlu buat? Restoran yang tanpa pemantauan ni mungkin dah banyak tumbuh. Mungkin wallahu alam dari segi birokrasi macam mana nak mendapatkan logo dan sebagainya susah dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang Islam yang duduk di bawah pemerintahan Islam, perlu ada kepercayaan in terms of logo itu sendirilah, dan kita perlu peka dalam hal ini. Dan hadis Nabi SAW menyuruh kita meninggalkan benda yang meragukan kepada benda yang tidak meragukan. Itu tanggungjawab umat Islam. Dan dalam Islam ni al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Haram tu jelas, halal tu jelas, haram pun jelas. Di antaranya ada itu syubhat, itu keraguan. Tapi Nabi kata bukan kita cenderung pada benda-benda yang ragu. Tinggalkanlah benda-benda yang syubhat itu, kerana benda syubhat itu boleh bawa kepada mudarat kepada kita. Jadi saya lihat di sini dekat Malaysia ni kita kena berhati-hati sebab macam restoran-restoran kat luar tu kadang dia guna nama Islam, dia letak nama kalimah-kalimah. Mereka ini menjual benda-benda macam ni, meletakkan benda ini sebagai satu, orang kata sebagai satu dummy untuk mengelirukan orang Islam.
Jadi saya rasa ini perlu kepekaan diri sendiri, dan di sini pentingnya nilai iman dan takwa. Kalau orang tak kisah sembrono ya masuk, ada orang Cina ke apa, belasah kan orang tak kisah. Tapi di sini saya rasa perlunya ada, kita sebagai orang Islam kena ada sikap berjaga-jaga, ihtiyaz, careful dalam hal pada zaman-zaman sekarang. Seperti yang mana kita tahu sekarang ni ramai yang manipulate logo-logo kan. Ada yang seperti tadi apa Rafi kata, ada yang setiap buat gunting kertas biasa je menilakat kan. So saya rasa kita sebagai orang Islam bila lihat benda tu, memang kita tak boleh nak pergi dapur dia dan check. Tapi itu kita punya bottom line lah. Sebab kita orang Malaysia yang hidup kat Malaysia ni, kita boleh tahu bahawa ini akidah yang kita yang beriman di Malaysia ni, bukan kita beriman pada JAKIM, tapi kita serahkan mandat kita kepada sebuah negara Islam yang concern tentang masyarakat Islam, bahawa logo itu adalah logo yang telah diamanahkan kepada orang Islam, kepada JAKIM untuk menjaga kita punya makanan di Malaysia. Kalau itu terserah pada pihak yang bertanggungjawab sama ada diamanah ataupun tidak dalam ketika membuat persijilan itulah. Itu terpulang pada mereka lah. Tapi Ustaz, di kalangan masyarakat kita sendiri kan, masyarakat Malaysia ni memasukkan makan Ustaz memasukkan makan. Kadang-kadang tak peduli pun meragukan ke tak meragukan ke, kotor ke tak kotor ke, asalkan sedap dia nak makan juga. Apa kesan makanan kita makan makanan kotor ni pada diri kita Ustaz, ataupun boleh efek kita punya iman ke, saya nak kata macam tu kan? Kita masyarakat Islam, kita disuruh oleh Allah SWT ataupun Nabi SAW ni biar kita menjaga kesihatan, sihat tubuh badan untuk kita membuat ibadat kepada Allah dan juga Rasul, untuk kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan dalam satu hadis riwayat Ibn Hibban, walaupun ada di antara sarjana mengatakan hadis ini agak lemah ataupun daif, tapi ada hadis itu mengatakan bahawa punca penyakit itu adalah bermula daripada perut. Perut start daripada mengikut kajian doktor itu pun sendiri terbukti bahawa bermulanya penyakit ini bermulanya daripada apa yang kita letak dalam perut kita, apa yang kita makan. Jadi di situ adalah satu peringatan kita sebagai orang Islam agar kita menjaga pemakanan kita kan, dari segi diet ke apa ke. Benda yang baik pun kalau kita makan banyak boleh bagi mudarat, ia akan menjadi kepada haram kan. Walaupun kita makan sejauh mana pada tahap sampai satu tahap kita dinasihat oleh doktor untuk berhenti, walaupun benda itu baik, mungkin ia boleh menjadi mudarat bagi diri kita. Dan kata Nabi, tubuh kita ni ada hak. Kita tubuh badan kita ni ada hak, sebagaimana keluarga kita, sebagaimana rakan-rakan kita ada hak, begitu juga dengan tubuh badan kita. Kita perlu bagi dia rehat, kita perlu bagi dia makanan yang baik. Dan Al-Quran juga menyebut bahawa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihimu al-khaba'ith. Tuhan kata, kami halalkan kamu benda-benda yang baik, dan kami halalkan kamu benda yang baik dan haramkan kamu benda yang buruk. Dan Al Quran menambah lagi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu letakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi saya rasa dengan ingatan-ingatan ini jelas kita boleh letak satu benda yang kita boleh pupuk di kalangan masyarakat kita. Dalam soal pemakanan ini adalah satu benda yang amat penting. Nabi sini dia jaga pemakanan dia. Kalau kita lihat Nabi ni dari segi dietnya, makan dia, Nabi kata makan dengan 3 jari. Sebenarnya Nabi makan roti, dia tak makan nasi. Lepas tu dia kata makan, cuba makan nasi dengan 3 jari. Berapa lama boleh habis? Di situ sebenarnya kita dapat lihat Islam ni fleksibel. Di situ simbolik 3 ni untuk kita Nabi menjaga dari segi pemakanan dia. Kita kalau makan nasi 3 memang tak habis lah. Kalau makan roti logik 3. Dan di situ ada sunnah Nabi dengan minum berhenti 3 kali dan sebagainya. So benarnya dengan ikut sunnah tu dah cukup untuk kita lihat, kita jadikan ia sebagai panduan, especially dalam konteks mencari restoran yang bersih dan restoran yang kotor ni. Sebab restoran kotor ni memang kita tak akan dapat hapuskan. Memang akan ada Ustaz sebab diorang akan mencari keuntungan apa semua, terpulang pada orang Islam lah untuk pandai memilih. Jadi terima kasih banyak Ustaz kerana perbincangan kita hari ini. Dari itu rasanya konklusinya hari ini adalah makanan yang sihat, makanan yang bersih, badan yang sihat, teh yang sedap boleh menyebabkan kita lebih mudah untuk beribadat pada Allah, dan menzahirkan rasa sayang kita kepada Rasulullah SAW. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz.
sekian saja Syawante untuk hari ini. Pastikan anda terus berada di laman web hmetro.com.my untuk mengikuti kandungan berita-berita yang menarik dan juga program-program masa. Saya terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang.